Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Ada satu persoalan yang saya pun susah mau jawab. Yang saya pun tidak tahu apa mau jawab. Soalan dia dua saja. Soalan pertama, masihkah Zahid Hamidi berbisa tanpa Najib Razak? Masihkah Zahid Hamidi berbisa tanpa Najib Razak? Ketika Najib Razak dan juga Zahid Hamidi bergabung bersama-sama membentuk LOVE, sehingga mereka menang besar di Johor dan juga di Melaka. Tetapi kali ini Zahid berseorangan. Tidak ada lagi Najib Razak. Tidak ada lagi malu apa bosku. Tidak ada lagi bosku, hidupku bosku, hidupku bosku pula. Hidup bosku tidak ada lagi. Mampukah lagi Zahid Hamidi untuk menang bergaya melebihi majoriti 2/3 seperti mana yang berlaku di Johor dan di Melaka? Memang tidak dapat dinafikan UMNO mungkin boleh menang. Dan saya pun saya mengagak UMNO boleh menang. Tetapi inilah politik. Politik macam memancing. Kita tidak tahu apa di dalam laut. Kita tidak tahu bagaimana siapa yang mau makan. Kita tidak tahu ikan mana yang mau makan. Kita tidak tahu besar atau tidak ikan yang makan. Kita tidak tahu. Ada orang kata politik ini macam main bola. Bola itu bulat. Bukan. Saya kata bukan begitu. Tapi saya kata politik ini macam, pilihan raya ini macam memancing. Kita tidak pasti. Umpan walau bagus manapun, kalau ikan tidak mau makan, tetap tidak mau makan. Tapi Zahid Hamidi sekarang memang dia berseorangan. Dia akan menjadi Lone Ranger bersama dengan kawan-kawan yang lain lah. Tapi tidak ada lagi bosku Najib Razak. Itu yang pertama. Soalan yang kedua, yang kawan tanya, yang saya pun tidak tahu mau jawab ialah, Zahid, adakah Najib Razak akan keluar dari penjara untuk membantu Zahid berkempen? Wah, ini memang betul mengejutkan kalau memang betul benda ini boleh berlaku. Selama ini, daripada Mahkamah Tinggi, Najib Razak kalah. Mahkamah Rayuan, Najib Razak kalah. Dua-dua mahkamah dia sudah kalah. Pasport dia diambil, dia dirampas. Pasport dia diambil oleh Jabatan Immigration Kerajaan Malaysia. Tetapi kemudiannya diserahkan semula supaya dia dapat pergi ke Singapura untuk tengok isteri pula, untuk tengok anak dia yang bersalin. Anak dia bersalin di Singapura. Sempat pula main golf. Lepas itu apa lagi tuan-tuan dan puan? Sudah kalah di Mahkamah Rayuan, sudah kalah di Mahkamah Tinggi, dia tetap boleh pergi berkempen juga. Sempat lagi berdebat dengan Anwar Ibrahim. Tetapi kali ini, adakah Najib Razak akan buat miracle? Saya pikir ini tidak akan terjadilah, tidak. Adakah Najib Razak tiba-tiba keluar dari penjara, lepas itu berkempen? Wah, kalau betul ini terjadi, entah apalah jadi dengan politik Malaysia. Tapi saya yakin perundangan Malaysia tidak akan benarkan. Dan saya harap Jabatan Penjara jangan benarkan dia. Layan seperti banduan yang lain juga. Barulah adil. Hak kesamarataan harus dipertegakkan. Mana boleh banduan lain tak boleh berkempen. Tiba-tiba banduan Najib boleh berkempen. Tidak boleh lah macam tu. Tapi saya rasa tidaklah. Dan saya fikir Ketua Peguam Negara, Ketua Hakim Negara, semua perundangan akan pastikan bahawa tidak ada pencabulan undang-undang di dalam pilihan raya ini. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia juga saya percaya mereka akan melakukan tugas tanggungjawab amanah sebaik yang mungkin. Mereka pasti akan buat tanggungjawab mereka sebaik yang mungkin. Mereka tidak akan sewenang-wenang untuk membenarkan itu dan ini. Jadi saya rasa Najib Razak tidak akan ada peluang lah untuk berkempen kali ini. Malahan saya pun tidak tahulah undang-undang macam mana untuk banduan. Adakah banduan dapat mengundi atau tidak?
Nah, mungkin tidak. Yang pasti Najib Razak tidak akan bertanding di mana-mana parlimen. Sebab dia sudah jadi banduan, geng. Sudah jadi banduan. Jadi maksudnya memang sah. Najib Razak bukan lagi ahli parlimen pekan. Secara otomatiknya Najib Razak bukan lagi ahli parlimen pekan. Segala keistimewaan Najib Razak sebagai ahli parlimen, bos-bos di parlimen sudah tiada lagi. Sudah tiada lagi. Secara otomatik. Jadi sekarang Najib Razak bukan siapa-siapa lagi. Dia hanya orang biasa. Bukan orang biasa pun tinggi sikit lah dari Najib sekarang. Orang biasa masih dapat pergi tengok wayang. Orang biasa masih boleh makan KFC. Orang biasa masih boleh minum di Starbucks. Tapi Najib Razak, dia menjadi banduan. Dia menjadi banduan, makan makanan banduan, mandi cara banduan, dan segala-galanya banduan. Yang pasti sedih ialah Zahid Hamidi. Zahid Hamidi kerana tidak ada lagi bosku. Tidak ada lagi bosku yang boleh bantu dia dalam berkempen. Kita harap semoga Najib Razak terus sihat di penjara. Terus sihat supaya dia dapat menghabiskan 12 tahun penjaranya itu. Kita harap semoga YB, menteri-menteri, orang-orang berkuasa yang lain selepas ini belajarlah dari pengalaman kesilapan Najib Razak ini. Jangan buat. Nanti kamu masuk penjara sia-sia, tidak ada guna sudah. Kalau kamu masuk penjara macam Najib Razak, sudah selesai semuanya. Sia-sia segala kebaikan, jasa baik, budi, apalagi ya, macam-macam lah kebaikan, terus tertutup hanya dengan satu kesilapan saja. Najib Razak, kesian. Saya masih menghormati Najib Razak sebagai seorang manusia. Sebagai seorang manusia dan jasa-jasanya kepada negara Malaysia, saya masih menghormati dia. Tetapi saya tidak pernah setuju dengan apa yang sudah dilakukannya dengan dana kekayaan negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, dua persoalan ini kamu boleh komen. Persoalan yang pertama, masih berbisakah Zahid Hamidi tanpa Najib Razak? Masihkah boleh dia memenangi pilihan raya ini seperti mana dimenangi di Johor dan di Melaka, mendapat lebih daripada majoriti 2/3? Itu soalan yang pertama. Soalan kedua yang mesti tidak jadilah. Bagaimana kalau tiba-tiba Najib Razak keluar dari penjara pergi berkempen? Aduh, tidak masuk akal langsung lah soalan itu. Tapi memang soalan itu adalah. Tapi itulah jawabannya tidaklah. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Penyokong Najib Razak jangan nangis sebab dia tidak akan jadi ahli parlimen lagi. Dia sudah jadi banduan kerana dia sudah didapati bersalah kepada dana negara Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.